أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونور قلوبنا بنور القرآن يا أرحم الراحمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah serta inayahnya dapat sama-sama berkumpul pada malam ini, sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah dan syukur kerana kita masih dipilih oleh Allah SWT untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah dengan kelapangan masa yang ada, mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah SWT insya-Allah. Tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, kita sambung perbincangan kita dalam kita membicarakan sebuah buku yang berjudul Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Quran Sunnah, dan kita sedang membicarakan bahagian yang ke-10 dalam di atas tajuk mencalonkan wanita antara yang melarang dan memperbolehkan, ke surat 267. Dalam bab ini kita dah bincang beberapa perkara penting dari perbahasan. Antaranya kita nak mempertimbangkan dalil-dalil yang membolehkan dan yang melarang. Sebab dalam tajuk ini dia bicarakan dua keadaan, boleh dan tak boleh. Mana ketika boleh, di waktu mana ketika tak boleh. Berarti dia ada waktu dia boleh bukannya tak boleh sepanjang masa. Dan insya-Allah malam ni kita akan bincang ke surat 272, tindakan yang preventif. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian. Ada pula yang memandang masalah ini dari sudut lain, iaitu sudut tindakan preventif. Selagi wanita dicalonkan untuk duduk di parlimen atau dewan rakyat, maka dia dituntut untuk bercampur dengan kaum lelaki dan bahkan kadang-kadang berkhulwat dengan seorang lelaki. Tentu saja hal ini haram, sebab sesuatu yang boleh menjurus kepada perbuatan haram, hukumnya juga haram. Tak dapat diragukan tindakan preventif ini memang sangat diperlukan. Tetapi para ulama menetapkan bahawa tindakan preventif ini yang berlebih-lebihan atau terlalu longgar boleh menghilangkan sekian banyak kemaslahatan, lalu membuka kerosakan yang justru lebih besar dan banyak yang tadinya dikhawatirkan akan terjadi. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian, keadaan yang boleh tetapi masih lagi duduk dalam batasan-batasan yang perlu berjaga. Asasnya memang tak boleh. Asasnya perempuan ni dia tak boleh duduk di tempat yang boleh memberikan dia ruang untuk boleh berlakunya perkara yang diharamkan Allah. Itu asas. Namun begitu tuan-tuan sekalian, dia tidak ada suatu hukum yang qat'iyah yang mengharamkan secara qat'i. Berarti ada waktu dibolehkan tetapi masih perlu jaga batasan-batasan hukum. Antara yang disebut tuan-tuan sekalian, bila sesuatu tugas yang perlu dijalankan itu mesti terlibat dengan beberapa kerja yang melibatkan diri dia. Dengan maksud antaranya berkhaluat dengan seorang lelaki. Ataupun maksud berkhaluat ni tuan-tuan sekalian, kita ni Melayu ni bila istilah khaluat tu nampak jahat dah. Kan? Dia adalah perbuatan. Berkhaluat dengan seorang lelaki ni berduduk berdua-duaan dengan seorang lelaki. Maka pada ketika itu hukum dia haram. Haram hukum tuan-tuan sekalian. Haram tu segi mana? Dia haram tu yang jadi perbahasan ulama. Daripada ulama fiqh dia haram daripada segi sudut berlakunya kecurigaan. Maksud curigaan macam mana? Boleh berlaku perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Zina dan sebagainya. Kalau sekiranya keadaan kedudukan itu memang boleh berlaku. Contoh, duduk dalam satu bilik, dua orang dalam keadaan yang memang orang lain tak nampak. Curiga boleh berlaku dan syaitan yang akan jadi orang yang ketiga. Tapi nak mengelakkan macam mana kalau berlaku pimpinan, tempat yang tidak boleh berlakunya fitnah. Contoh, duduk berbincang di ruang yang luas. Maksudnya ruang yang orang lalu lalang. Bukannya satu ruangan
yang memang tersembunyi. Kalau ada perkara rahsia, yang ini yang Islam nak ajar. Perkara penting, maka tidak boleh dilantik wanita menjadi orang yang akan membincangkan perkara yang mesti dirahsiakan. Tak boleh. Kena lantik orang lelaki. Syarikat tu tak percaya. Percaya tak percaya, kena percaya. Dalam bab hukum Allah ni, dia kena terima sama ada suka ataupun tidak. Sama ada rasa relevan ataupun tidak, itu kita. Tetapi Allah, ketetapan hukum sentiasa relevan. Sentiasa perlu mengikut keadaan. Maka pada ketika itu tak boleh dijadikan wanita ni sebagai wakil untuk berbincang. Walaupun boleh dikatakan dia ada kepakaran yang hebat dalam bidang bincang. Kalau dia bincang ni memang boleh lulus punya. Kepakaran macam tu sekalipun tetap dia tidak dibolehkan. Sebab memang banyak perkara yang haram. Itu sebab dalam bab ni dia ada perbincangan. Dr. Yusuf Qaradawi juga membincangkan dalam kitab Fiqh Aulawiyat yang membincangkan keperluan. Daripada situ tuan-tuan sekalian, dia kena melihat daripada segi sudut penjerumusan kepada dosa dan kepada pahala. Kalau dosa tu lebih banyak perginya, maka tidak dibenarkan. Kebaikan tu sikit, keburukan tu banyak, maka tak dibenarkan dilakukan. Dia tak sama dengan masalah bertemu dengan keburukan dan keburukan. Dia lain. Bila bertemu kebaikan dan keburukan, perlu dinilai dari sudut kebaikan itu banyak mana, keburukan itu banyak mana. Kalau sekiranya ada keburukan, tetapi kebaikan itu lebih banyak dan lebih mendatangkan keuntungan kepada Islam dan tak mungkin akan berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini kerana dia berjaga dan sebagainya, maka ada waktu dibolehkan. Ini hukum Islam yang ditentukan oleh Allah melalui perbahasan ulama-ulama. Sepaling baik mana? Sepaling baik jika sekiranya tidak berlaku langsung keraguan. Baiklah. Tak ada langsung berlaku keraguan yang pelik, contoh berbincang. Di tengah ulama, contoh macam kalau di pejabat ada ruang tamu di depan yang tempat duduk orang nak berjumpa. Maka di situ tempat paling baik. Itu paling baik. Sebab apa? Sebab dia tidak datang kecurigaan dalam bab membincangkan sesuatu ataupun kedudukan yang sedang berjalan di antara dua orang. Itu keadaan asas yang ada. Maka tuan-tuan sekalian, dalam bab itu satu bab. Dalam bab yang lain pula tuan sekalian, dalam kerja yang nak dibuat, dia mesti berjaga-jaga daripada segi sudut keterampilan. Sama ada berbincang ataupun keterampilan diri yang boleh mendatangkan fitnah yang besar. Tidak boleh berlebih-lebihan. Contoh, dalam bab bertabaruj. Tabaruj ni dalam bab memperhiaskan diri. Tak ada benar Islam. Tak. Islam benar perhias diri. Jangan sampai orang pandang Islam ni kolot. Kena hias diri. Supaya diri itu nampak hebat. Bila kita membawa perjuangan Islam, bawa wadah Islam, bawa gambaran Islam, mesti kita kena pamerkan gambaran Islam yang baik. Jangan bila pandang Islam je, Islam ni zuhud. Kita ambil istilah zuhud dengan kita meletakkan diri kita dalam keadaan yang tidak boleh diterima orang. Tak senonoh dan sebagainya. Ada orang tanya saya tu, kalau dulu-dulu ada wali-wali dia meletakkan diri dalam keadaan yang hina diri, itu jangan cerita, itu golongan yang tak boleh kita jadikan dia sebagai hujah. Itu untuk diri sendiri. Kalau tuan-tuan baca antara kitab-kitab ahli sufi, bagaimana mereka nak menghinakan diri mereka dengan Allah, dia kena belajar menghinakan diri dengan manusia. Itu yang tuan-tuan dengar cerita ada wali kencing depan orang lah. Tuan-tuan berani? Boleh kencing depan orang? Kencing belakang orang tak berani, depan lagi tak berani. Kencing sebab apa? Sebab sengaja supaya orang kata dia. Dia boleh terima tak orang kata? Ni dia punya ujian. Sampai tahap golongan ahli sufi. Sabah dah dia tuan-tuan sekalian. Dia semayang bukannya 5 waktu. Dia semayang 10 waktu satu hari. 5 waktu hak wajib, hak sunat pun jadi wajib. Dia letak diri dia tinggi. Itu dia nak tarbiyah diri dia. Kita sendiri buat. Akhirnya apa orang kata? Confirm orang kata orang gila. Salah ke orang kata? Tak salah dah sebab manusia menghukum dengan zahir. Nahnu nahkum bizawahir. Kita ni Islam menghukum dengan hukum zahir. Kalau orang main kencing depan orang, gila lah jawapan dia. Sanggup tuan-tuan hak tak gila dikatakan gila? Tak sanggup. Dah dia buat juga, dia nak letakkan hinanya diri dia pada manusia. Kerana apa? Kerana dia mencari keredaan di sisi Allah. Boleh ke buat gitu? Makam-makam tertentu di atas dia dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab hukum manusia tak boleh menghukum golongan ini. Nak hukum macam mana? Hukum mengikut keadaan biasa. Kalau orang kata gila, dia tak boleh nak marah.
Dan itulah hukuman yang ada untuk mereka yang bersifat begini. Bagi individu dia dengan Tuhan, itu secara bukan kerja kita, kerja dia dengan Allah. Namun begitu. Tetapi secara zohirnya kita kena tak boleh bertindak begitu kerana kita membawa zohir Islam. Dakwah yang kita nak bawa supaya orang Islam pandang kita hebat. Jangan warak tak bertempat. Warak juga tapi tak bertempat. Ikut belaka. Islam ni tak boleh melawat. Islam ni tak boleh tuntut jawatan. Jawatan tak boleh tuntut, biarlah siapa nak jadi ketua kampung, siapa nak jadi MB tak kisahlah, biar lantaklah. Islam ni warak. Tu bukan warak, tu bengong. Bengong tuan-tuan sekalian. Islam dia tak jadi warak begitu. Islam warak ni dalam perkara menetapkan hukum. Dalam bab nak mengangkat martabat Islam, dia wajib berdepan dan wajib menerima. Hatta sampai tahap kalau terpaksa berebut, dia wajib rebut. Kerana apa? Kerana Islam. Dia kena begitu. Kalau dia berpegang kepada warak, dia tak boleh faham. Dia kena faham dalam istilah warak dalam agama. Kena faham. Jangan main ambil istilah warak dalam orang berorganisasi. Contoh. Orang berorganisasi dalam orang berjemaah. Selalu menggunakan istilah walak. Bila bincang sesuatu perkara, cukuplah kita walak kepada keputusan pimpinan kita dah. Tak faham. Bila kita tanya satu masalah, kenapa benda ni jadi macam ni? Jangan banyak tanya walak. Tak betul tuan sekalian. Bertanya dan minta penjelasan bukan makna dia tidak walak. Bukan begitu. Bertanya minta penjelasan. Bila saya tanya sesuatu perkara kepada satu golongan, ada kata tak boleh, ustaz, cukuplah kita kena walak pada kepimpinan. Kata ni payah ni, bila jahil bab walak, cakap dalam bab walak. Dia tak tahu apa makna walak. Lepas tu nak bercakap dalam bab walak. Saya kata walak yang dibicarakan tak betul dengan maksud kehendak walak. Walak ni memberi ketaatan bukan kepada semua benda. Tak. Ketaatan dalam perkara yang memang telah diputuskan dan tidak ada keraguan. Walak. Tuhan kata wajib semayang. Kenapa kena semayang? Itu dipanggil tak walak. Sebab kamu ragu lagi tentang ketetapan yang tidak ada keraguan. Tapi kalau masih ada sesuatu keraguan, perlu dibincang. Apatah lagi bukan nak ubah, sekadar bertanya dan keputusan. Ini antara perkara yang ada dalam Islam yang perlu diubah. Jangan terlalu warak sangat sampai satu tahap Islam ni dipandang hina. Islam ni boleh dipermainkan. Islam ni teruk je apa orang nak buat dah. Islam kena ada ketegasan. Kita kena gambarkan Islam ni hebat. Kalau kita daripada kalangan orang-orang yang duduk dalam jemaah Islam yang antara golongan orang yang nak angkat martabat Islam, jangan dibiarkan kita dipandang menyebabkan Islam tu terhina kerana apa yang kita bawa. Jangan dibiarkan. Kalau ada beginilah sikapnya, baik kamu pemimpin, baik kamu siapa, kamu penyokong, kamu pendokong Islam, kamu membiarkan Islam dihina kerana sikap kamu, kamu berdosa dengan agama. Dosa. Kita tak boleh membiarkan Islam dihina dengan sikap kita. Kena tunjuk kehebatan Islam. Antaranya dalam bab bertabarruj pakaian. Tabarruj ni haram kalau berlebih-lebihan. Haram berlebih-lebihan. Tapi kalau nak tunjuk Islam, tuan-tuan tengok Muawiyah suatu hari. Dia berjalan, dia pakai jubah. Muawiyah, orang Arab jubah dia cantik-cantik. Dia pakai jubah suatu hari Muawiyah jalan. Jubah dia pakai dalam keadaan ada labuci. Aku pun tak tahu labuci itu binatang apa. Gitulah kiranya, bunyi-bunyi. Dia pakai jubah tu ada beling-beling. Nampak hebat. Jubah tu biasa yang boleh pakainya pembesar-pembesar je. Orang biasa tak pakai. Orang biasa tak pakai. Pembesar-besar je. Kalau pakai jubah ni orang boleh nilai dah. Harta dia banyak mana. Dia ni pangkat apa, orang nilai dah pakai jubah ni. Kan? Dia pakaian itu orang boleh nilai dah. Maka suatu hari Muawiyah pakai. Lalu ditegur oleh mufti dia. Ditegur pada Muawiyah. Muawiyah, tidakkah kamu menampakkan kesombongan kamu ketika kamu pakai jubah ni? Muawiyah kata, daripada pandangan kamu memang nampak kesombongan. Tetapi aku tidak membawa kesombongan itu dalam diri aku. Tapi aku membawa kerana pada hari ini aku nak berjumpa dengan pembesar-pembesar daripada negara lain. Dia akan berjumpa. Pada masa dia pakai itu, dia ada majlis berjumpa dengan pembesar-pembesar daripada kalangan orang-orang yang bukan Islam. Semua datang dengan pakaian yang hebat-hebat. Hebat. Maka pada masa itu dia juga pakai pakaian hebat supaya dia tidak mahu supaya orang memandang Islam, pemimpin Islam ni pakaian dia tak hebat. Tuan-tuan tengok. Hebat sudut mana? Padanlah dia pakai macam tu. Hebatlah dia. Kerana orang Arab memang dibanggakan dengan jubah. Maka dia pakailah jubah tuan sekalian. Jubah yang beling-beling tu dia pakai tujuan untuk Islam. Kalau pakaian selekeh tuan-tuan sekalian, sabarlah Islam tak diterima. Dan Islam tidak terima kerana kita. Ni antara sifat yang perlu ada tuan-tuan sekalian. Maka kalau dikaitkan dengan perempuan, perkhususan pada perbincangan,
Bertabarus itu perlu lihat daripada satu sudut. Jangan sampai tahap orang pandang Islam ni lekeh. Golongan contoh ada orang yang berpurdah dalam memakai Islam. Hebat tuan-tuan. Zaman mana orang tak nak amalkan sunnah Nabi, terutama sekali pakai purdah ni dah payah orang nak pakai. Satu ketika dulu ramai orang pakai purdah. Kemudian sampai satu zaman orang buka purdah. Orang tak pakai. Zaman sekarang ni orang nak pakai balik. Purdah tu nampak. Bagi nampak perjuangan pandangan pakaian Islam. Maka jangan disebabkan purdah itu menyebabkan orang takut pada Islam. Tak boleh pakai? Boleh pakai. Tapi jangan purdah tu dipakai menyebabkan orang rasa takut. Takut mana? Takut kerana pakaian tu tak cantik. Orang tu pakai selekeh. Tudung kedut 1000. 1000 kedut tudung. Orang pun pening kepala fikir, ni kain jenis kedut ke ataupun memang kedut tak gosok? Dia ada kain tudung jenis kedut, kan? Dia kedut. Dia ni memang kain dia kedut semua. 1000 tu sekalian kedutnya, subhanallah. Maka dia memandangkan Islam tu hina. Ni yang dikatakan tak boleh berlebih-lebihan, tapi jangan sampai tahap Islam pandang, orang memandang Islam tu hina. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian. Jaga dalam bab wajah, perempuan kena jaga. Tabarus ni hukum dia haram. Sampai malaikat pun tak kenal kita siapa, pelik dah tuan-tuan sekalian. Kan keluar rumah lain, balik rumah lain. Syah kata malaikat suami pun tak pun nak kenal kita. Pelik dah tuan-tuan sekalian. Maka boleh bukan boleh bertabarus, boleh menjaga muka dengan alas-alas muka dia. Kalau mazhab Syafi'i nak berbedak perempuan, nak berbedak sekadar mana? Mengalas kulit muka, takut terbakar dengan kepanasan yang ada. Maksudnya jadi hitam, jadi tumpuk-tumpuk dengan panas, alas dengan bedak, sekadar alas. Tapi kalau dengan muka putih macam kertas, tangan gelap macam benda lain, dah nampak melampau. Lihat, sekadar untuk alas muka. Pelembab bibir yang panggil bincu, gincu, wincu, lantak apalah, cu pun lantak, aku tak tahu nama dia. Panggil apa pun, tapi sekadar mana? Sekadar untuk membasah bibir. Cukup. Tak boleh lebih pada tu. Jangan sampai merah yang melampau. Jangan sampai merah melampau. Sampai tertukar traffic light dengan dia, jangan. Sekadar merah sikit saja sudah. Cukup mengalas bibir itu senyum. Kalau ada yang jenis tidak menampakkan warna, maka yang tu boleh pakai. Kalau tak ada, semua bincu ni jenis ada warna. Cari warna yang paling cerah. Bukan paling terang, paling cerah yang sama dengan warna bibir. Supaya tidak menampakkan bertabarusnya dia. Ini Islam. Boleh bercelak, boleh. Tetapi tidak sampai tahap menukarkan rupa. Celak tu jangan sampai. Ni atas kening celak, bawah kening celak. Tak kat pula bulu mata ke atas celak, dia klik. Dah rupa alien mata, celak pandang ujung. Takut juga. Boleh sekadar. Celak ni apa dia tuan-tuan sekalian? Kalau mengikut dalam sunnah tuan-tuan sekalian, antara sunnah Nabi, celak yang dipakai ni, celak ni kalau dia pakai hak jenis celak sunnah Nabi yang debu tu, dia akan menjadikan, dia melekat dekat bulu mata bawah ni, dia menjadi pelindung kepada habuk. Tapi kalau bermatlamat kerana cantik, haram. Perempuan memakai perhiasan kerana cantik nak tunjuk ke orang, hukum dia haram. Apatah lagi kalau buat tak minta izin dengan suami. Kalau minta izin dengan suami biar cantik, saya pakai macam ni, tujuan orang kata isteri abang cantik. Suami benar pula. Suami sama juga haram dengan isteri. Tak boleh membenarkan isteri biar orang lain nampak cantik, tak boleh. Sebab isteri ni dia kena nampak cantik depan suami saja. Kalau cantik semula jadi, itu dah memang kerja Tuhan. Tak boleh nak kata apalah. Jangan disebabkan saya ni memang isteri saya ni orang nampak cantik, Ustaz. Jadi berjalan orang pun pandang cantik, jadi biar diburukkan muka dia. Colek ngarang kiri kanan dua, biar nampak buruk. Itu bukan ikut Islam tuan sekalian. Ada tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kalau saya ceritakan tuan-tuan rasa macam tak percaya. Datang jumpa saya tuan-tuan sekalian. Isteri dia disuruh pakai tudung yang tidak bergosok. Kenapa? Tak boleh nampak cantik, Ustaz. Warak tak tentu pasal. Orang nampak cantik, tak bagi. Isteri dia pandang cantik, tak bagi. Sampai tahap berjalan, sampai orang pandang hina tuan-tuan sekalian. Allah, dia tak boleh mencampakkan diri kita pada kehinaan. Tak boleh tuan-tuan sekalian. Kena buat, tapi sekadar yang jangan berlebih-lebihan. Tuan-tuan dirahmati Allah. Memang alasan ini boleh dijadikan pegangan oleh orang-orang yang melarang wanita memberi suara dalam pilihan raya kerana dikhawatirkan akan menimbulkan cubaan dan kerosakan.
Lalu berapa banyak suara yang seharusnya dimiliki dari kalangan Muslim yang hilang kerananya. Padahal pengumpulan suara ini sangat penting untuk menghadapi kalangan sekular. Terlebih lagi mereka lebih banyak memanfaatkan suara para wanita yang tidak komited terhadap agama. Dahulu ada seorang ulama yang menolak untuk mengajari para wanita dan tidak setuju jika mereka masuk ke sekolah dan universiti dengan alasan sebagai tindakan yang preventif. Sebahagian ulama ada yang memperbolehkan para wanita belajar membaca dan melarang mereka belajar menulis agar mereka tidak boleh menulis surat cinta atau seumpamanya. Tetapi arus kehidupan pada masa sekarang memperlihatkan bahawa belajar itu merupakan keburukan, bahkan membawa kepada kebaikan yang amat banyak. Yang ini ada perbahasan tuan-tuan. Ada orang mengelirukan keadaan sebegini rupa. Kadang-kadang fahaman yang datang daripada fahaman orang-orang yang nak memodernkan Islam. Macam mana nak bezakan tuan-tuan sekalian? Kita kena tengok daripada segi sudut asas hukum. Macam mana nak melarikan diri daripada apa yang kita buat tu tersasar daripada Islam. Ada yang orang memodernkan Islam, memang ada juga tuan sekalian. Saya pernah sebut dekat tuan-tuan macam tudung. Tudung yang dikira sebagai untuk menutup aurat. Nak tengok. Tudung tutup aurat, orang nak memodernkan supaya orang nampak cantik tudung. Boleh? Boleh tuan-tuan, cantiklah tudung macam mana. Asal nampak Islam tu hebat. Tetapi dia tidak boleh sampai tahap mengubah hukum Tuhan. Apa yang syariat meletakkan tudung? Syariat meletakkan tudung ni menutupi dada-dada kamu. Sampai tu syariat letak. Berarti boleh tudung, nak cantik tak apa. Asas jangan hilang. Asas dia bukan bentuk tudung. Asas dia menutupi aurat sampai tutup dada kamu. Sampai melabuhi hingga ke pinggul kamu. Ni Tuhan sebut dalam Al-Quran. Berarti yang tu menjadi asas. Lepas tu tak letakkan. Dah pusing kiri, pusing kanan, paku ke atas. Tu kau suka. Nak paku keliling badan pun tak apa. Asal-asas dia kena jadi. Bila asas tak betul, maka tak boleh. Islam tak benar. Dia kena asas. Asas tu betul. Nak macam mana kaedah lagi tak apa. Tapi dia nak memodernkan Islam, timbullah tudung. Tudung 3 lapis, tudung 4 lapis. Macam-macam tudung. Tudung pun dah rupa kuih lapis. Warna atas hijau, mawar, merah, kuning. Tudung pendek pula tu. Dah lah 3-4 lapis. Ingat ke 3-4 lapis lagi labuh? Lagi pendek. Ustaz, nama tudung ni haram tak? Nama tudung ni haram tak? Rupa aku pula tukang jaga tudung orang tu sebenarnya. Saya kata saya tak tahulah tudung mana haram tak haram. Nak tahu tudung tu haram tak haram, dia melanggar apa ketetapan Allah. Haram lah. Tak kira nama apa pun, tu asas hukum. Kan? Haram tak kira lah. Hak tahu tudung bawal. Tudung bawal tahulah. Sebab orang selalu sebut. Lepas tu aku pun selalu makankan bawal. Jadi mudah ingat tudung bawal. Macam mana rupa saya tak tahu. Ada orang tanya tudung bawal macam mana. Saya tak tahu tudung bawal ke, tudung apa benda ke, kau suka. Tapi bila lari daripada ketetapan Allah, menutupi, melepasi dada-dada kamu, sampai menutupi pinggul kamu, tak betul hal tu, maka tak ikut syariat. Tudung tu tak ikut syariat, maka haram dipakai. Haram. Serupa macam tak pakai tudung. Macam tu tak payah pakai lah. Elok lah. Tak payah pakai senang. Pakai pun tak betul. Ustaz ni payah pakai pun tak betul. Tak pakai pun tak betul. Bukan masalah tak betul, masalah tak ikut syariat. Ni Islam tu sekalian. Boleh nak buat macam ni. Macam mana nak buat dalam keadaan kita nak bawa Islam tu mudah. Suara perempuan dulu boleh. Lepas tu tak boleh. Lepas tu boleh pula. Macam mana nak membolehkan suara wanita? Boleh. Siapa kata tak boleh? Dia tak boleh ni tuan-tuan. Bila membabitkan perkara haram tu jadi tak boleh. Macam orang tanya saya tentang isu selawat. Kan kecoh tentang selawat ni. Ada ustaz kata yang hanana ni haram. Haram terus yang hanana tuan-tuan sekalian. Ada ustaz kata haram terus. Saya tidak sampai ke tahap itu kata haram. Tapi program yang dilakukan begitu tuan-tuan sekalian, program bagi saya tidaklah sampai tahap haram, tapi tak betul. Tak betul tuan sekalian. Sebab tidak ada penjelasan, tidak ada ilmiah dalam program. 3 jam duduk berhanana, itulah tuan-tuan sekalian. Berdiri terangkat tangan tu. Bagus kamu berselawat daripada kamu buat benda jahat, buat benda baik. Tetapi program tu tak mengikut syariat. Tak ada tuan sekalian. Kena ambil tuan sekalian. Adanya tazkirah. Apa benda program? Mesti dikaitkan dengan perkara yang berkaitan dengan agama tuan sekalian. Nabi tak suruh 3-4 jam selawat macam tu sekali tuan sekalian. Tak suruh. Tuan-tuan malam ni ada kuliah. Tuan-tuan tak ada dengar kuliah. Tuan-tuan pergi berselawat kat tepi. Nabi suruh. Haram tuan-tuan tinggalkan kuliah agama. Majlis agama ditinggalkan. Dosa hukum dia. Tinggal kerana nak berselawat. Tak boleh. Selawat tak boleh. Bukan masalah selawat tu tak boleh. Tengok bila orang dengar dia kata apa? Ustaz ni apa kata selawat haram? Dia tak faham. Bukan kata selawat lah. Perbuatan kita meninggalkan majlis ilmu yang wajib ni menyebabkan jadi haram. Selawat tu tak haram. Selawat lah jangan tidur nak tengok.
Perbuatan tu jadi rosak. Bila orang tanya tak boleh, bukan saya kata tak boleh, tapi bila tidak ada pencerahan terhadap agama. Beritahu masyarakat, cukup ke sekadar selawat kalau sunnah Nabi dibiarkan? Sunnah Nabi tak ikut, selawat beria-beria, satu stadium. Bergegar stadium. Selawat apa? Menggegar stadium dengan selawat, apa tahu nama. Pelik nama, bagus. Saya cakap bagus tuan-tuan sekalian. Saya tak pernah kata tuan-tuan sekalian. Tapi kenyataan apa yang dibuat itu tidak bertepatan dengan syariat. Sebab Nabi tak pernah suruh begitu. Nabi suruh selawat 1 kali, Allah Ta'ala selawatkan kamu 10 kali. Kena tengok penjelasan daripada ayat Al-Quran hadis Nabi. Suruh selawat tu kok mana? Bukan sekadar ucapan, tapi memahami dan menjiwai sunnah baginda. Sebab Rasulullah diutuskan oleh Allah sebagai kedua. Apa yang dikatakan kedua, tuan-tuan sekalian, ulama bahas. Salah satu di antara yang dikatakan keduanya Rasulullah, kuduahnya Rasulullah ni bukan duduk pada selawat, tapi duduk pada diri Nabi melalui apa yang Nabi buat dalam Nabi mentaati perintah Allah. Selawat dan mengambil keduah Nabi, apa dia? Kamu jadikan hidup kamu cinta kepada akhirat. Itu kedua. Nabi duduk kat dunia, Nabi tak pernah buat satu kerja untuk diri dia, tak pernah. Tuan-tuan tengok apa benda hak Nabi buat. Tuan-tuan baca sejarah. Apa benda yang Nabi buat dalam hidup dia untuk diri dia? Apa benda? Tak ada tu sekarang. Hatta Nabi berkahwin pun dilakukan untuk agama. Tuan tengok. Kahwin untuk agama. 9 isteri Nabi. Semua kahwin untuk agama. Itu ada Nabi. Nabi makan hanya untuk agama. Tak lebih daripada tu. Tengok Nabi makan dengan roti je. Kenapa tuan sekalian? Dia makan untuk agama. Sebab apa? Sebab dia makan untuk dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Tak ada benda Nabi buat untuk diri dia, tuan-tuan sekalian. Hal yang dikatakan kedua, Nabi lakukan kehidupan dia semuanya untuk akhirat, untuk agama. Dah kita tuan sekalian, ni kita lebat untuk agama. Kadang-kadang ada orang tak faham, duduk berjuang Islam pun tak faham. Yang dibuat tu untuk agama ke untuk peribadi? Dibuat tu untuk keseronokan dunia ke untuk agama Allah? Kerana apa? Tertipu dengan apa yang kita bincang. Tertipu. Sebab tuan-tuan sekalian, suara wanita yang pada asal tu tak dibenarkan. Ada ulama berkeras dengan pandangan tak benar. Kalau ikut tuan-tuan sekalian, orang perempuan ni tak boleh berjalan. Asal suatu benda yang datangkan fitnah tak boleh. Ni orang perempuan mari mengaji, tak boleh fitnah. Fitnah sungguh zaman dulu. Zaman dulu memang fitnah. Maka fitnah ni, dia tidak ada suatu ketetapan apa yang bentuk fitnah. Dia tak ada. Ni fitnah. Sampai bila-bila ni fitnah? Tak. Fitnah ni dia bukan hukum macam arak. Arak ni, apa keadaan sekalipun haram. Jadi macam mana dia haram sampai bila-bila? Tu arak. Fitnah ni dia bukan ada suatu ketetapan, ni fitnah dah. Dia ketetapan mengikut apa yang berlaku tu dia katakan fitnah. Sembahyang boleh jadi fitnah. Sembahyang boleh jadi fitnah. Kita tengok. Sedekah boleh jadi fitnah. Dah, macam mana nak sedekah? Tidak ditetapkan apa fitnah. Tapi bila berlakunya fitnah dalam keadaan yang tidak disangka, maka kita kena jaga. Maka jaga perkara fitnah, tuan-tuan. Orang perempuan datang belajar tak dibenarkan, dulu datang belajar. Sebab apa? Sebab dulu fitnah sangat, tuan-tuan. Fitnah sangat. Sampaikan tahap zaman Sayyidina Umar tidak membenarkan orang perempuan datang ziarah kubur. Kenapa? Fitnah yang berlaku. Fitnah. Fitnah kepada penghuni kubur dan fitnah kepada wanita yang hidup. Fitnah. Datang masjid dengan bertabarruj, fitnah. Sebab saya tegur, bila ada perhimpunan untuk sambutan Maulid Rasul, saya kata sambutan Maulid Rasul ni bagus, tapi kalau timbul fitnah, haram hukum dia. Haram hukum dia. Macam mana boleh timbul fitnah? Saya kata tak fitnah apa? Kalau orang perempuan duduk bercampur lelaki dengan perempuan, pegang spanduk, kiri perempuan pegang, kanan lelaki pegang, fitnah. Buat depan orang ramai. Tak, depan orang ramai tu cerita benda lain. Sembunyi-sembunyi cerita lain. Ni fitnah agama. Mesti kena ke kamu kena pegang spanduk tu? Tak kena. Wajib ke kena sambut madrasah dengan pegang spanduk? Tidak. Dan kenapa kamu buat? Dengan keadaan pakaian yang Allahu Akbar. Tudung hak tak ikut Islam dah. Pakaian jauh sekali nak ikut Islam tu sekalian. Pakai tudung, pakai baju cantik, kain belah. Lepas tu selawat Maulid Rasul. Tuan tengok. Allah teruk pada Abu Lahab lagi tu sekalian. Tapi kalau cakap, ustaz ni semua tak boleh. Ni haram, tu haram. Payah tu sekalian. Last sekali dia kata kita tu kan mengharamkan benda. Dia tak mengaji. Apa salahnya kalau nak sambut madrasul? Lelaki saja pergi barak. Perempuan tunggulah kat kaimah tu. Siap barak, makan. Cekik darah, dia kenyang. Yang gatal nak pergi round juga keliling tu buat sebab apa? Letih, berpeluh. Lepas tu selawat. Kuat pada lelaki lagi suara. Allah, tuan-tuan.
Tu kerja khurafat semua tuan-tuan sekalian. Tak datang daripada Islam. Aku tak tahulah. Mari mana tuan-tuan sekalian. Datang sampai tahap macam tu manusia. Tu tak faham Islam. Yang ni tak boleh. Ni betul tak boleh. Tapi untuk menjadi pemimpin yang pada awalnya tak dibenarkan begini-begini dibenarkan. Kerana apa tuan sekalian? Nak menjaga maruah Islam. Baru ada jalan boleh. Hak kita bincang ni. Tak boleh belajar. Kalau perempuan semua tak boleh belajar tuan-tuan sekalian. Siapa nak berdepan dengan satu kumpulan perempuan yang cerdik pandai yang bukan daripada Islam nak hina Islam? Tak ada. Masa tu dibenarkan. Kerana apa tuan sekalian? Ada tujuan nak menjaga agama. Kita sambut Rasul pun nak jaga. Jaga apa main round tengah padang? Bagi tahu kat saya apa benda yang boleh jaga round angkat spanduk tu, jaga apa? Tak ada apa jaga langsung lah. Langsung tak ada apa jaga. Yang lelaki tu pun tak tahu lebih dapat tak dapat pahala. Yang perempuan jauh sekali. Yang lelaki tu bawa spanduk, bawa replika Quran, bawa replika Kaabah. Replika unta je tak ada, Kaabah ada. Bawa nak tunjuk hebat, semayang tak pernah. Replika Kaabah bawa. Replika Quran bawa, nak tunjuk Quran turun pada Nabi. Dia baca Quran pun tak erti. Pernah tengok? Tu semua tu tak belum tentu dapat pahala kita sekalian. Belum tentu dapat pahala. Yang dapat apa? Dapat baju Melayu sepasang percuma. Subsidi. Betul. Kalau datang daripada majlis daerah, majlis pembandaran, pembarisan daripada majlis bandaraya, itu semua sponsor daripada majlis. Dapatlah baju Melayu sepasang. Pahala belum tentu dapat. Tak tentu dapat tuan-tuan sekalian. Tapi nak buat macam mana kena pergi juga. Tak ada orang paksa. Tapi kalau nak tunjuk syiar Islam, ya. Boleh buat. Boleh berarak tunjuk syiar Islam tu hebat. Berarak saja tak ada ceramah, tak ada. Buat program. Berarak, tunggu lepas ni. Lepas berarak tunggu. Ni kita panggil ustaz untuk ceramah. Ini berarak ramai. 3,000 orang berarak. Ceramah tinggal 30 orang je. Orang lain tak ada. Duduk tepi sana, letih, kelap peluh tu bawah pokok sana. Tengah makan, tak motor balik. Allah. Tak ada pula. Yang wajib ni tak ikut. Yang sunat tu diikut. Itu pun belum tentu sunat. Saya nak cakap sunat pun takut lah sudah. Sebab Nabi tak pernah buat kerja macam tu. Setakat ni tuan-tuan sekalian, Abu Lahab je buat yang usung orang ni. Setakat ni. Abu Lahab je usung berita gembira keliling Kaabah berlari kerana gembiranya lapat lahirnya anak saudara dia. Abu Lahab seekor je buat. Setakat ni lah. Lepas tu orang Melayu. Dekat orang Melayu dengan Abu Lahab tuan-tuan sekalian. Betul. Orang Arab tu sekarang tak ada angkat cabut, tak ada. Dia cuma buat spanduk, dia ada buat. Spanduk selawat. Keliling kampung, tak ada. Keliling taman, stadium pun keliling stadium tu sekalian. Allahu Akbar. Sebab apa? Tak ada cara Islam. Ustaz pada tak buat kerja, pada tak buat, baik kita buat. Boleh tukar benda lain. Boleh tukar benda lain. Tepat 12 Rabiul Awal tukar dengan majlis forum. Besar-besar, panggil ramai-ramai. Berselawat masa forum tu, dah. Tapi dah jadi adat resam. Nak buat macam mana? Ustaz Selangor pun buat. Apa ingat Selangor lepas daripada dosa? Tak kira tuan-tuan sekalian. Selangor ke, Kedah, Perlis ke, tak kisah. Bukan ada nama negeri yang tentu jamin oleh Allah bahawa selamat daripada neraka. Tak. Selamat neraka tak kira negeri mana kamu duduk. Ikut Islam, kamu selamat daripada neraka Allah. Na'udzubillah mazalik tuan-tuan sekalian. Itu sebab kena jaga dalam bab Islam. Itu sebab perkara yang dikaitkan dengan apa yang dikaitkan dengan hukum tuan-tuan sekalian. Kita dapat lihat kedudukan hukum yang sebenar macam mana golongan wanita. Boleh dengan tak boleh, kita perlu lihat daripada segi sudut keuntungan kepada Islam sebanyak mana. Maka kalau ada datang boleh mendatangkan keuntungan pada Islam ataupun nak menyelamatkan maruah Islam, maka pada masa itu menjadi wajib lagi, bukan sekadar biasa. Di sini dapat kami katakan bahawa wanita muslimah yang komitmen mesti pandai-pandai menjaga diri di saat berhadapan dengan kaum lelaki jika dia dicalonkan atau dipilih dalam Dewan Rakyat. Mesti menghindari hal-hal yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam seperti berkata lembut, berpakaian warna-warni, bersolek, berkhaluat dengan lelaki. Ini perbuatan yang mesti dihindari. Pakaian pun kena jaga. Itu semua Islam aja tuan-tuan sekalian. Jangan bercakap dengan nada yang agak lembut, agak mendayu-dayu. Perkataan boleh memujuk ni, perempuan kena cakap dengan suami je. Kita tukar dengan suami cakap, ya Allah. Wallahualam, aku tak tahu pakai teka je tuan sekalian. Teka. Orang kata begitu dengan suami. Tanya A, jawab A. Tanya B, jawab B. Sepatah je tanya, jawab sepatah. Tapi dengan orang lain tanya, jawab panjang. Tanya sepatah, 15 patah jawab. Tik, jawab Allah. Kalau angkat telefon kan takut dengar tuan-tuan sekalian. Panjangnya jawab. Jauh.
Kena jauh, benda tu akan membawa kepada fitnah. Fitnah wanita ni fitnah besar. Ketika berlaku peristiwa Isra' Mi'raj, Allah Ta'ala gambarkan dunia dengan seorang perempuan. Dia tak gambar ke dunia dengan orang lelaki. Dunia dengan perempuan. Bila tengok seorang perempuan tua yang berbongkok, tetapi dalam keadaan bongkok tua, harta keliling badan. Berlian, rantai emas, penuh dekat badan. Tunggu Nabi bongkok 3. Nabi lalu, itu Nabi tanya Jibril. Jibril ni siapa dia pula ni? Awet mana pula duduk tepi jalan ni? Dia kata Rasulullah, itulah dunia. Allah gambarkan dunia dengan seorang perempuan. Kerana apa? Itulah dunia yang ada pada hari ini. Gambar apa? Tipu daya dunia. Bukan cerita orang perempuan kuat menipu, bukan. Dia salah faham pula. Bukan gitu, tapi itu tipu daya dunia. Agama boleh hancur dengan perempuan. Akhlak manusia boleh hancur dengan perempuan. Wish, Ustaz cakap macam ni jahat sangat ke kami? Dah, bukan cerita kamu jahat, dah. Itu yang digambarkan. Islam bawa tipu daya kuat. Sebab lelaki ni kalah dengan benda macam ni. Tak tengok. Serban tebal, jubah labuh. Jangan. Sekarang aku cakap je. Jumpa kat aku pun demam ke pialu tu sekalian. Benda ni jangan duk main tuan-tuan sekalian. Allahu Rabbi. Jatuh tuan-tuan gugur. Sebab Rasulullah dia jaga. Sebab Islam tuan-tuan sekalian. Kenapa Islam membenarkan lelaki boleh kahwin lebih daripada satu? Ini antara dia tuan sekalian. Tajuk pada orang tak suka dengar tuan sekalian. Tapi sebab ada kaitan nak bincang hukum. Jangan bincang lain, bincang hukum. Saya bincang hukum tuan sekalian. Saya bincang hukum beranilah, bincang lain tak berani. Sebab aku pun tak berani. Lepas tu aku tengok korang pun lebih kurang aku je. Cuma sebut kenapa Tuhan suruh? Sebab Tuhan jawab lelaki memang kalah dalam bidang itu. Maka Tuhan bagi ruang. Aku bagi menghalalkan kamu ini. Perempuan dia tak kalah dalam benda-benda macam tu. Dia kalah dalam bab harta. Perempuan kalah dalam bab duit. Pantas tengok duit. Ketar telinga tuan-tuan. Tengok duit. Perempuan dalam bab harta dia cukup kalah. Kalah dalam bab harta tuan sekalian. Boleh berlaku fitnah besar pada dia dengan harta. Dengan lelaki tak? Ada tapi tidak jadi satu tempat, satu keadaan yang terlalu utara. Lelaki duit boleh hilang kerana perempuan. Ini cerita kelemahan. Tapi semua boleh jaga? Boleh. Semua tu boleh selamat kalau dijaga oleh iman. Imanlah kekuatan. Tapi tak cerita dalam bab iman. Cerita kelemahan yang ada pada penciptaan Allah. Itu sebab Allah Ta'ala benarkan begitu. Sebab kalau perempuan muslimat memahami, dia tak ada masalah. Dalam bab ni. Sebab apa tu sekarang? Segi sudut hukum. Kami tak bagi, kami tak faham ke? Bukan tak faham. Itu satu bab lain. Tak bagi itu, kalau tidak rela, tak apa. Tak apa. Sebab itu hak kamu sebagai perempuan. Ada hak dia. Ada. Islam nak ajar. Ini kaedah yang dibawa oleh agama. Tuan-tuan dirahmati Allah. Itu sebab Allah Ta'ala letakkan perempuan ada waktu yang dibenarkan, ada waktu tak benar. Laki lain keadaannya macam pemimpin. Tak bahas dah laki. Pemimpin boleh tak laki jadi pemimpin. Ada waktu boleh, ada waktu. Tak bahas dah isu tu. Tapi kenapa perempuan menjadi isu? Sebab ada fitnah di sana. Ni tengok antara benda disebut. Jangan sampai tahap terlalu lembut dalam berbicara. Jangan sampai tahap pakaian yang berwarna-warni. Tak boleh. Sebab kalau ikut pandangan mazhab Asy-Syafi'i, perempuan hanya boleh pakaian yang berwarna gelap. Memakai pakaian-pakaian berwarna gelap. Biru-biru gelap, hijau-hijau gelap, warna brown-brown gelap, gelap-gelap semua tu sekalian. Ustaz dah gelap, kami nampak gelap lah tu sekalian. Tak apa. Sebab kamu nanti, diri kamu, tubuh kamu untuk suami kamu. Takkan dalam rumah pun kamu gelap juga. Dalam rumah kamu cara pakaian kamu untuk suami. Perhiasan cantik-cantik tu untuk suami. Pakaian lawa-lawa tu untuk suami. Untuk suami saja. Tak apa pakai. Pakailah lawa. Tapi sekarang kita terbalik. Hak lawa tu untuk orang. Bila pakai lawa, kena pergi kahwin. Suami pun tak tengok. Bila beli baju ni? Suami pun terkejut tengok baju tu tak pernah pakai dekat dia. Bila nak keluar kahwin, bila beli baju ni kata, tak pernah tengok pun. Rupa tak pernah pakai dekat suami dia. Pakai tunggu kenduri kahwin je tuan sekalian. Itu salah tu. Salah tu sekalian. Tu kena jaga salah. Salah. Ada baju baru pakai untuk suami. Suami balik kuliah pakai baju baru. Nampak suami balik kuliah dia nampak dah pakai baju baru. Kan lain sikit gaya suami tu. Suami dah dapat semangat baru lepas kuliah ni. Balik tengok isteri pakai baju baru pula. Lain tuan sekalian. Baru dia kena lain. Sebab itu Islam aja. Islam aja begitu tuan sekalian. Itu yang Islam aja. Ni pakai baju pagoda. Baju t-shirt sukan sekolah anak. Sekolah anak punya baju sukan. Mak pakai sambut suami balik. Suami balik tengok, Allah nak sukan ke mana pula bini aku ni. Sukan tu pula baju lama. 2014 baju sukan tahun 2011 baju. Nampak tulis tu. Sukan sekolah 2011. Baju anak pakai tu sekarang. Dahsyat. Tak ada gaya tu sekarang.
Boleh untuk suami, untuk orang lain tak boleh kena jaga daripada segi sudut hukum. Tuan-tuan dirahmati Allah. Bagaimana keadaan wanita dan kepimpinan atas lelaki? Mereka yang melarang wanita dicalonkan dan duduk di parlimen beralasan bahawa kedudukan itu merupakan kepimpinan terhadap kaum lelaki. Yang bererti dilarang. Sebab yang ditetapkan dalam Al-Quran, kaum lelaki mesti menjadi pemimpin bagi wanita. Lalu bagaimana mungkin kita membalikkan ketetapan ini dengan mengangkat wanita menjadi pemimpin bagi kaum lelaki? Di sini kita perlu menjelaskan dua keadaan. Yang pertama, para wanita yang dipilih di parlimen jumlahnya sangat terbatas sehingga majoriti anggota dewan tetap di tangan kaum lelaki. Jumlah majoriti inilah yang berhak membuat ketetapan, membuat ikatan dan memecahkan masalah. Sehingga tidak boleh dikatakan bahawa keberadaan wanita di parlimen akan mengangkat wanita menjadi pemimpin dari kaum lelaki. Wanita yang dipilih tuan sekalian tidak boleh sampai satu tahap dia berpakat dan berkumpul boleh mengubah keputusan. Maka itu tak boleh. Ni keadaan dia. Kenapa boleh wanita boleh menjadi pemimpin? Dia dibolehkan menjadi pemimpin kerana di sana ada beberapa perkara yang berkaitan dengan urusan mereka. Maka kita angkat jadi pemimpin. Tapi tak boleh sampai satu tahap mereka boleh mengubah keputusan. Contoh dalam bab satu keputusan dibuat oleh parlimen memutuskan sekian. Lepas tu ada seorang, dua orang wakil angkat tangan, kami tak setuju sebab sekian benda. Maka dia tidak bersetuju tu tidak boleh menggugat keputusan. Maka itu dibenarkan. Tapi kalau dia tidak bersetuju boleh menggugat keputusan, maka itu yang dikatakan perempuan telah menguasai wanita. Itu yang dikatakan begitu. Yang dikatakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, lelaki ini adalah pemimpin bagi perempuan, keputusan dia tidak boleh digugat oleh orang perempuan. Melainkan dalam bab perkara yang berkaitan dengan perempuan. Contoh yang pernah saya sebut dekat tuan-tuan, apabila Umar Al-Khattab menetapkan mas kahwin kepada perempuan. Ya, orang perempuan datang buat demonstrasi depan Muhammad. Minta supaya turun, walaupun dia tak boleh nak, itu pun dia tak boleh nak ganggu juga dalam bidang kuasa dia, tapi dia boleh jumpa dengan Umar. Akhir sekali Umar akur dengan permintaan perempuan. Mana boleh waktu tu dibolehkanlah kalau permintaan dia berkaitan dengan diri dia. Boleh dibincang oleh parlimen, majlis legislatif untuk bincang buat keputusan, ini perkara berkaitan perempuan dan kita minta pandangan daripada orang yang berwajib. Mana perempuan lah. Minta pandangan dia begini, maka dia benarkan. Itu benda yang dikaitkan dengan Islam. Mana Islam ni sangat hebat sekali. Hebat sangat mudah. Dia bagi tidak meletakkan perempuan di satu tempat tak boleh jadi pemimpin langsung. Kalau tidak, tak ada hukum perempuan boleh jadi imam sembahyang. Perempuan boleh jadi imam sembahyang. Tapi imam setakat mana? Dia boleh menjadi imam kepada orang perempuan sahaja dan boleh menjadi imam kepada lelaki yang belum balik. Boleh. Kalau lelaki yang belum balik itu bukan daripada kalangan orang yang mengaji contoh. Kalau budak tu hafiz Quran umur dah 7 tahun. Mana dia lebih baik menjadi imam. Syarat antara tipu pandangan ulama. Ada ulama kata mesti laki 7 tahun tu dah berkhatan dan sebagainya, menanggung najis sebagainya. Itu pandangan-pandangan ulama. Tapi sebut boleh juga perempuan menjadi imam pada laki. Tapi laki tu anak dia ataupun anak orang lain yang peringkat tidak memayis. Tidak ada apa-apa budak tadika pasti. Jadi ikut semayang, ikut mak semayang boleh? Boleh. Sebab dia tak ada apa benda. Sebab semayang ni pun tak ada kiraan apa-apa untuk dia. Ada kiraan. Maka hukum dia boleh semayang. Tapi dia jadi pemimpin. Boleh jadi pemimpin. Untuk makmum dia perempuan. Maka ada waktu dia boleh jadi pemimpin. Ada. Memang ada. Dia tidak boleh menggugat. Kalau tuan-tuan lantik AJK surau, perempuan ada 8 orang, laki ada 6 orang. Anda tengok. Tiba-tiba keputusan laki buat. Perempuan bangkang. Terus perempuan cadangkan seorang bangun. Saya mencadangkan tahun ni kita ada imam daripada kalangan perempuan. Imam 1 lelaki, imam 2 lelaki, imam 3 perempuan. Lelaki tak setuju. Lelaki tak setuju 6 orang je. AJK perempuan 8 orang. Kita undi. Undi angkat tangan menang lelaki. Disebabkan menang kita setuju. Imam 3 perempuan. Surau Ar-Rahmah saya 8. Jahanam tak terlihat. Mau tak jahanam? AJK perempuan ramai sangat. Boleh nanti AJK? Boleh. Tapi dia tidak boleh menggugat keputusan. Dia tak boleh menggugat. Kalau sampai boleh menggugat, maka salah. Kita melantik dia menjadi pemimpin. Ini kaedah Islam. Dia kena jaga dalam bab tu. Kalau sampai dia boleh menetapkan hukum menentukan, kan dah jadi salah. Bala dia macam mana? Bala dia semua terima. Semua terima, tuan-tuan sekalian. Nak terima macam mana keadaan perempuan boleh jadi imam? Tak boleh. Kita tengok dan kita kaji 2 tahun dah. Bila Bilal azan je tak ramai orang tak semayang. Kita minta Bilal 2 perempuan. Pelik tuan sekalian. Suara sedap pula tuan sekalian perempuan Bilal. Belum azan lagi tahu dah. Zuhur ni perempuan hak Bilal. Belum azan sampai dah makmum. Nak tengok siapa azan tuan sekalian. Belum azan. Dah azan tak saya kira lah. Belum azan sampai dah. Sebab cadangan tu diterima. Kerana majoriti yang menyokong ramai. Tuan sekalian. Perempuan dia tak boleh ambil. Kedudukan dia begitu. Yang pertama. Yang kedua. Ayat yang menyebutkan kepimpinan laki atas wanita disebut dalam kitabnya.
Dalam kaitannya dengan kehidupan rumah tangga, seorang lelaki merupakan pemimpin rumah tangga dan bertanggungjawab atas kelangsungannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh kerana itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka, yakni lelaki atas sebahagian yang lain, yakni wanita, dan kerana mereka lelaki telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Surah An-Nisa ayat 34. Allah Ta'ala firman lagi, kerana telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka, menunjukkan bahawa maksud kepimpinan di sini adalah kepimpinan atas rumah tangga. Darjat inilah yang diberikan kaum lelaki, seperti mana firman Allah yang bermaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 228, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang ma'ruf, tetapi para suami mempunyai suatu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Ini maksud yang kedua, yang dikatakan ada satu tahap yang dikatakan boleh, yang dikatakan kedudukan lelaki ini penting, yang dikatakan lelaki menjadi pemimpin pada wanita. Yang keduanya dia bicara tentang keadaan rumah tangga. Rumah tangga dia tak boleh jadi, tuan-tuan. Kok mana sekalipun, walaupun suami dia bodoh, contoh tuan sekalian. Contoh dengan berasa hati pula tuan sekalian. Suami bodoh, contohnya ada suami yang sudut, kan kadang-kadang ada yang berlaku perkahwinan suami tak apa nak cerdik mana. Tidaklah bodoh tuan sekalian, lain macam bunyi tuan sekalian. Tak cerdik lelaki gitu mudah tuan sekalian. Padahal sama je tuan sekalian. Lelaki tak apa nak cerdik mana, tak apa cerdik kan. Isteri cerdik tuan sekalian. Banyak benda, tapi banyak benda cadangan suami itu tak apa-apa. Suami dia bercadang tak pandai, tak apa-apa. Nak buat dia tak erti. Kadang-kadang ada suami pula dia serah pada isteri je. Bang, kita nak balik kampung mana? Ikutlah. Kita beli ni elok tak? Ikutlah. Tak tengok. Apakah pada ketika itu perempuan telah menguasai? Tak. Walaupun dia cerdik mana, keputusan tu duduk, kekuatan tu duduk dekat dia juga, dan banyak cadangan dia terima, tetapi dia kena minta izin dan restu daripada suami. Kena begitu. Kalau tak boleh buat keputusan, tak boleh. Bila keadaan menjadi, tak payahlah. Abang kau ni kalau tanya dia, semuanya mak yang buat. Dia tahu tak tanya lagi senang. Tak boleh. Walaupun dia tak kerti apa-apa, dia tetap nama suami. Darjat dia bukan duduk pada sijil dia. Darjat dia bukan duduk pada kecerdikan dia. Darjat dia duduk pada jawatan dia, suami. Itu jawatan dia. Maka kok mana kena angkat martabat dia. Sekeadaan mana dia sekalipun, harta cacat sekalipun, martabat dia tetap tinggi. Sebab perempuan tidak boleh menandingi saingan terhadap tingginya martabat suami. Isteri tetap dia tak boleh duduk di atas pada suami. Dia tak boleh duduk. Kelebihan dia dekat mana sekalipun, lebihlah kamu pada pandangan masyarakat sekalipun, kamu tak duduk. Sebab kalau mengikut pandangan mazhab Syafi'i, suami kalau bekerja, walaupun bekerja di satu pejabat, satu agensi ataupun satu jabatan kerja, ada dengan isteri, sebaik mungkin suami kena berhenti kerja ataupun isteri kena berhenti. Tukar di tempat masuk, berhenti, tidak boleh duduk satu bumbung. Walaupun ini kerja, kita kena profesional. Di pejabat saya CEO, suami saya, orang bawah saya, dia boleh arah. Walaupun dia boleh arah dengan jawatan yang dia ada, dia tak boleh menggunakan jawatan dia, apa dia memberi arahan kepada suami. Tak boleh. Bak suami, isteri tentang kedudukan dia lebih. Kamu pergi ke pejabat sekalipun tak boleh. Tak boleh sampai tak tu. Kalau jadi isteri boleh arah suami, jadi macam Malaysia lah tuan sekalian. Situ pula aku. Alamak. Salah kona tuan-tuan. Salah aku. Kita salah tuan sekalian. Ya rakam tolong tutup itulah jadi tak nak buat apa. Ni keadaan dia. Jadi rosak tuan sekalian. Tak kira pandai tak pandai pun, dia akan jadi rosak. Dia tak boleh nak arah. Hatta sampai pejabat sekalipun, tak boleh nak arah. Sebab ada jabatan-jabatan kerjaan, bila suami bekerja dengan isteri, dia akan pisahkan. Itu satu benda yang baik. Dia tak boleh duduk. Kalau tidak pun, suami duduk atas. Duduk jawatan yang tinggi. Dia begitu tuan sekalian. Sebab apa? Martabat tu dia takut jadi lain. Dia takut jadi mengelakkan supaya dibimbangi berlakunya arahan tu datang suami. Akan timbul fitnah tuan-tuan. Fitnah cukup besar. Fitnah tu besar. Dia kena elak daripada tu berlaku. Sebab sebelum berkahwin, Islam ajar kena tengok kupu. Kupu tu mana kan? Kupu ni bukan makna kod Melayu. Makna kod Melayu kupu ni kena tengok dia punya kedudukan sama. Dia bukan, kupu ni bukan sama. Mesti ada kelebihan. Bukan tak boleh si suami berkahwin dengan orang perempuan yang lebih daripada dia. Bukan tak boleh. Lebih kaya, lebih cerdik. Bukan tak boleh. Lebih kaya lagi boleh tuan-tuan sekalian. Senang suami malas kerja pun. Lebih kaya, lebih cerdik, tak apa. Tetapi
kena isteri tu kena memahami konsep rumah tangga lebih tu hanya daripada dunia. Duduk akhirat, duduk rumah, dia tetap sebagai seorang suami. Dia kena faham kot tu. Sebab Islam ajar elakkan begitu. Kalau boleh jaga, baik. Kalau tak boleh jaga, elakkan begitu. Sebab apa? Dibimbangi isteri menjadi durhaka sepanjang hidup dia. Bukan takut pada suami tu, takut isteri. Suami pula tentang kena ingat. Dia boleh jadi dayus, tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah dalam bab rumah tangga ni, tuan sekalian, kadang-kadang manusia ni ikut sangat keadaan yang ada, dia boleh jadi rosak apabila berlakunya pelaknatan daripada Allah. Allah laknat. Dayus ni, tuan-tuan sekalian, bila suami menjadi dayus dalam rumah tangga, Allah laknat rumah tangga, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Banyak pengalaman saya jumpa dengan rumah tangga yang datang jumpa bila ada masalah. Jadi begitu, tuan-tuan sekalian. Dia terbawa-bawa hidup dia di luar dalam rumah tangga. Na'udzubillah. Ada suami yang baik sangat. Baik sangat tapi tak kena tempat baik dia, tuan-tuan sekalian. Tak kena tempat. Ikut tak apa, redha tak apa. Tapi kita takut redha tu membawa kepada bencana. Kena tengok. Bukan suruh suami belagak dah. Jangan belagak pula, tuan-tuan sekalian. Ego tu memanglah ada. Tapi jangan belagak dengan keegoan ni ada. Tak salah. Dalam macam ni kita tak boleh lah. Tak salah lah kalau kita ikut telunjuk isteri. Ikut telunjuk tak betul salah. Tapi ikut pandangan isteri tak ada masalah. Berbincang tak ada masalah. Tolong isteri tak ada masalah. Jangan salah faham. Tuan-tuan. Bila nampak suami jemur baju je. Bising selalu tu sekarang. Queen control. Queen control selalu kata dia suami jemur baju. Biasalah suami jemur baju. Rasulullah tolong Aisyah memasak. Bila tengok Aisyah letih. Kamu tak payah masak hari ni, biar aku masak. Tuan-tuan tengok. Sebab apa tuan sekalian? Sebab Rasulullah tak nak bagi Aisyah. Kalau Aisyah letih, aku pun nyaya, Nabi kata. Nyaya juga aku. Jadi nak bagi letih biar dia standby baik, tuan sekalian. Kita balik kuliah tengah semangat-semangat. Lepas kuliah singgah kena tongkat alis round. Balik semangat, balik-balik tengah isteri dah letih. Pingsan, belum apa-apa dah KO. Nak buat apa tuan sekalian? Tak ada semangat. Tapi bagi istirahat. Rasulullah tolong, Aisyah kamu rehat hari ni. Aisyah ni tuan sekalian, bila dia tahu Rasulullah suruh dia rehat, dia tahu apa Rasulullah nak. Hebat. Kita pula suruh isteri rehat, eloklah. Buka TV, tengok TV. Andriana Ross, kononnya. Aku tak tahu nak apa cerita tu sekalian. Tak tengok sekalian. Tengok TV, pada suami suruh rehat, siap-siaplah. Takkan nak sebut satu-satu. Kau fahamlah kan, itu je lah cerita dia. Tak betul ni kisah Nabi tu sekalian. Kan kata aku 18 SF pula, satu hal pula. Kau cerita ni hak Nabi, betul tu sekalian. Tak tengok ketika nak makan. Nabi pernah satu hari makan, Nabi nak faham. Aisyah ni dia cukup faham Nabi. Sebab isteri ni dia kena faham apa kehendak suami. Dia kena faham lah. Ni 18 tahun kahwin, 20 tahun. Tak faham-faham. Berdehem bagi nak keluar darah. Dia buat dek je tuan-tuan sekalian. Dia buat dek. Duduk atas kursi lama dah berdehem tuan sekalian. Dia buat tak tahu je. Suami ni keluar masuk. Keluar bilik, masuk bilik. Keluar bilik, masuk bilik. Ya rumah dia buat tak tahu. Dia tengok cerita tuan sekalian. Tak faham. Ni Aisyah dia faham. Pernah satu hari Rasulullah ambil daging. Rasulullah kunyah dalam mulut. Kunyah nak tunjuk sayang dekat Aisyah. Kunyah dalam mulut. Panggil. Apa tu Aisyah? Mari sini Aisyah. Kau nak makan tak daging yang aku dah kunyahkan? Aku tolong kisarkan untuk kamu. Aisyah, buka mulut kamu Aisyah. Aisyah buka mulut. Nabi bagi ke mulut Aisyah melalui mulut Nabi. Daging yang dikunyah. Bagi sekalian. Agak-agak boleh buat. Sorry naik lori. Begitu orang rumah kat tangan. Tak nak tuan sekalian, taubat nasuha rumah kita tuan sekalian. Kalau nak makan hak yang suami bagi, taubat nasuha tuan sekalian. Tak naknya dia makan tuan sekalian. Tapi Nabi pula bukan nak kata mungkinlah tak boleh buat sampai tahap tu. Tapi kehebatan Nabi SAW dia boleh buat sampai ke tahap tu. Tengok. Aisyah timbul. Bila Aisyah timbul sampai tahap tu, Rasulullah tanya, sedap tak? Aisyah kata apa? Tak pernah aku makan makanan yang paling sedap melainkan makanan yang datang daripada mulut kamu. Tuan-tuan. Kita ada macam tu tuan sekalian. Allahu Akbar. Macam mana rumah nak makan? Bekas gigit pun rasa gudang garam tuan-tuan sekalian. Bekas gigit, bukan kunyah hak gigit tu rasa gudang garam dah. Macam mana rumah nak makan tuan sekalian? Tiba pula dengan gigi belakang tak ada je tuan. 3 hari sekali gosok gigi. Nak kunyah-kunyah nak bagi. Angkat tuan-tuan tangan. Taubat nasuha aku tak makan kata dia. Dahsyat tuan. Tak serupa hak Nabi buat jauh dah tuan-tuan sekalian. Tapi bila Nabi bagi begitu Aisyah faham. Rasulullah tahu. Rasulullah tanya pula sedap tak sedap. Rasulullah tahu tuan. Apa dia yang Rasulullah nak? Lu fikirlah sendiri, takkan aku nak cerita sampai habis. Bacalah sejarah Nabi. Nabi begitu tu sekalian. Nabi tolong Aisyah masak satu hari. Nabi tolong jemur baju. Kita orang Melayu, bila suami tolong isteri jemur baju, siaplah tu sekalian.
Cerita kat kedai kopi, isu panas tuan sekalian. Semalam nampak jemur baju, dia buat perli tuan sekalian. Padahal kawan tu tolong isteri dia. Isteri dia terseliuh ke apa ke tak kira. Jemur baju semalam, queen control ke? Alah. Padahal tu sunnah tu tuan sekalian. Sunnah tu. Sunnah. Tu jemur baju. Tapi bukanlah kena suruh basuh baju, jemur baju setiap hari. Tu bukan sunnah, tu punah tuan sekalian. Sekali-sekali tolong isteri jemur baju. Tu Islam aja. Dia tidak dikaitkan dengan kontor, tidak dikaitkan kita ikut isteri tak. Dia tak kaitkan ikut isteri. Yang mana tak boleh dalam bab isteri memberi arahan begini itu tak boleh. Isteri bagi alasan saya kerja saya banyak, abang kerja sikit, abang buatlah semua rumah. Dia tak boleh. Kok mana tu? Habis hilang pula dah cerita bab ni. Kena sepotah aku. Pandangan ulama tuan-tuan sekalian. Cara pandangan ulama dikaitkan tentang bagaimana suami membantu isteri. Pandangan ulama tuan sekalian memberi bahawa isteri ni dia bekerja macam mana sekalipun, walaupun ada pandangan ulama katakan boleh suami kena menyediakan orang gaji untuk bantu. Pada masa tu ulama membahas sama ada sedia orang gaji ataupun isteri berhenti kerja. Lebih afdal isteri berhenti kerja daripada menyediakan orang gaji. Lebih afdal. Tuan tengok. Lebih afdal begitu. Kalau sekiranya pendapatan suami dah cukup, isteri nak kerja juga, maka pada ketika itu sedia orang gaji lebih baik. Mana lebih baik? Lebih baik rumah tangga tu isteri berhenti kerja daripada mengambil orang gaji. Ni hukum fiqh entah sekalian. Tapi kalau suami reda suami pun tak ada masalah. Kan isteri letih, dia letih tak ada masalah entah sekalian. Tak apa, tu suami reda tak ada masalah. Jadi kalau suami ada terdetik dalam hati, kena cakap. Suami janganlah takut, kena cakap. Baik berhenti sekian-sekian sebab terdetik hati dia. Kita tak cukup belanja, pun terdetik hati buat apa lagi ya? Bila terdetik tu tidak diterima oleh isteri, terdetik dia akan tukar ke lain tu. Detik hati tu akan tukar ke lain. Tu kena jaga. Tu rumah tangga tu kan. Sebab bila dikaitkan tentang perempuan menjadi pemimpin, dia banyak sangat perkiraan batasan-batasan hukum. Dia banyak sangat. Kena tengok sudut macam mana dia nak bercakap, dia nak berpidato. Kekuatan dia lebih kepada menjaga sebuah pemerintahan. Menjaga agama, lebih kepada itu. Bukan pergi kepada kekuasaan sahaja. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian. Sebab tuan-tuan sekalian, bila dikaitkan tentang perempuan yang boleh memegang jawatan ini dengan dua keadaan, lelaki jangan lari daripada ketetapan Islam, dikaitkan dua perkara ini perlu jaga supaya dia tidak bercanggah dengan apa ketetapan Allah. Sekalipun seorang lelaki mempunyai hak sebagai pemimpin atas rumah tangga, namun isteri boleh juga berperanan aktif dan dia boleh meminta pendapat yang memang diperlukan untuk kepentingan rumah tangga. Seperti yang disyaratkan Al-Quran tentang menyapih anak yang disuruhnya. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan pemesyuaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Disebut dalam hadis lain, mintalah pendapat para wanita tentang diri anak-anak putri kamu. Artinya meminta pandangan para ibu juga hendak mengawini anak putrinya. Itu semua kaedah Islam. Sampai tahap minta pandangan, bukan menentukan. Tuan-tuan kena ingat, dalam bab kahwin. Ramai orang tanya saya tuan-tuan sekalian, bab kahwin, ketentuan, siapa yang layak menentukan perkahwinan anak. Tuan-tuan, yang layak menentukan perkahwinan adalah wali, ayah. Ayah, tolong ingat, para ibu tolong ingat. Benda ni jangan sampai lawan suami. Berlaku banyak tuan sekalian. Isteri yang lebih menekan terhadap anak ni kahwin dengan siapa. Kalau suami kata tak apalah awak pilihlah senang, aku pilih tak betul semua. Awak pilih. Itu dah tanda dah berlaku kesilapan. Kalau isteri redha suami pilih tak apa. Saya abang tak kisah ikut je. Tak apa. Tapi kalau suami tentu, isteri marah tak boleh. Memberi pandangan boleh. Tengok, dalam bab ni kena jaga. Tuan-tuan tengok. Banyak berlakunya rumah tangga rosak. Tu pun tuan-tuan cek lah. Anak-anak muda yang berkahwin, berlaku penceraian, rosak rumah tangga. Asas mula pemilihan itu tidak mengikut syariat. Kena jaga tuan-tuan sekalian. Kena jaga sangat. Kalau pemilihan itu menceritakan tentang kerana Allah, lalu beri pandangan. Isteri pilih, saya suka dia ni sekian-sekian. Bagus boleh jaga anak kita sekian-sekian. Bagi pandangan pada suami. Suami terima pandangan, tak apa. Walaupun isteri pilih, tapi tetap mendapat restu ataupun pandangan daripada suami. Tak apa. Jangan dia lebih kuasa sampaikan, abang pilih tak apa-apa, fikir macam dia tak boleh. Dia mesti kena suami dulu yang menentukan perkahwinan. Cuma dalam bab baik, kalau kita tengok dalam perbahasan fiqh daripada mazhab Syafi'i, suami ataupun ayah, dia antara orang yang wajib kena tahu kedudukan anak dalam bab hukum fiqh.
Anak uzur ataupun tak uzur, suami wajib tahu. Suami wajib ajar kepada anak. Bukan mak dah. Mak tak wajib. Wajib ayah. Ajar kepada anak terhadap keadaan uzur dengan tak uzur. Itu kan anak perempuan. Sekarang ni kan anak perempuan malu nak cerita dengan ayah dia uzur. Boleh kita tanya. Dah isteri apa peranan? Kita boleh tanya pendapat isteri dalam keadaan hal anak-anak perempuan. Boleh tanya macam Nabi sebutnya. Kenapa tak sekalian? Kerana mungkin dia lebih tahu. Tapi ayah kena bertanggungjawab. Jangan sampai tak kenal anak uzur ke tak uzur, tak tahu. Anak tak boleh semayang, anak perempuan tak boleh semayang. Asyik tak boleh semayang je. Ayah pula marah tuan-tuan sekalian. Mana ayah tak pernah ambil tahu. Anak bila uzur dia sakit. Contoh sakit. Sakit, anak-anak perempuan muda-muda ni kan sakit, dia cergas. Kadang-kadang dia datang senggugut dan sebagainya. Ayah tak tahu mendatang apa senggugut. Senggugut, apa benda senggugut ni? Macam terkukur je bunyi. Dia tak reti. Tak boleh. Tuan-tuan tak boleh. Kalau pergi sesudah hukum, ayah tu berdosa sebab tak pernah tahu hukum yang akan berlaku pada anak. Ayah kena tahu. Sebab ayah dia kena mengaji dalam fik wanita, dia kena mengaji. Supaya dia dapat jaga anak perempuan dia. Kalau dia tak tahu, dia suruh isteri. Tapi isteri kena beritahu. Anak perempuan ni kalau selalu uzur, dia akan berlaku macam ni. Dia letih, emosi dia lain, berubah. Dia bila ayah tahu, dia dapat tahu keadaan dulu anak-anak dia. Berbeza mengambil berat terhadap anak perempuan dengan anak lelaki sudut fik. Minta maaf, bukan saya nak ajar tuan-tuan. Tuan-tuan saya tahu dah lagi mahir pada saya. Kan saya beranak perempuan pun tak besar mana. Cuma hukum mengambil tugas menjaga anak lelaki dan perempuan berbeza bagi seorang ayah. Kena memahami betul-betul. Sebab tuan-tuan sekalian, dia mengakibatkan tentang dalaman seorang anak. Ada berbeza. Berbeza tuan sekalian. Itu sebab sampai meletakkan hukum. Jika sekiranya seorang anak dituduh berzina dan sebagainya. Maka tuan-tuan sekalian, ibu nak menentukan dia zina ataupun tidak. Maka perlu lihat kemaluan dia. Di antara ibu dengan ayah, ibu tengok kemaluan anak, maka keputusan yang dibawa oleh ibu tidak diterima oleh hukum. Hukum tak terima keputusan. Dapat bawa ke hospital nak cek betul-betul dia, ayah tak buat keputusan. Boleh tengok. Ayah boleh melihat kadar kelukaan dan sebagainya untuk nak memastikan anak dia sihat ataupun tidak. Ingat tuan, ni hukum. Sampai tahap tu. Kenapa? Ayah kena tahu. Tapi ayah kena jadi ayah betul lah. Jangan ayah bengong pula tuan-tuan sekalian. Kena ayah betul. Maksudnya ayah tu kena tahu sampai ke tahap tu. Sampai tahap tu. Ni hukum fik. Tak tengok dalam fik mazhab Syafi'i. Macam mana kedudukan seorang ayah mengetahui tentang masalah anak dia. Sampai tahap begitu tuan-tuan sekalian. Ni hukum fik. Sebab ayah ni dia kena jaga sungguh. Hukum agama ni dia berkaitan dengan perkara tu. Apatah lagi dalam bab anak tu, macam contoh perempuan nak menyusukan anak. Syarat menyusu anak 2 tahun. 2 tahun syarat menyusu anak. Kalau si perempuan, isteri ataupun ibu tak nak menyusukan selama 2 tahun. Tak nak menyusu. Nak pakai, saya sibuk kerja lah. Kena izin bincang dengan suami. Kena bincang. Dia tak boleh buat keputusan sendiri, tak boleh. Kena bincang. Macam suami saya kerja ni tak boleh nak menyusu selalu. Nak tinggalkan susu pun payah. Kita nak gantikan dengan susu. Izin suami reda, okey boleh buat. Itu sebab perlu sepahaman. Suami kena faham kedudukan. Dia nak minta isteri bantu dia. Dalam bab masalah keuangan rumah tangga. Masa yang sama, dia nak isteri dia menyusukan anak dia sepanjang masa. Kan tak betul. Tak betul lah suami macam tu. Engkau nak belaka, kiri nak, kanan nak. Kalau nak bagi isteri tu menyusu anak 2 tahun, jangan bagi dia kerja. Kau bagi allowance dekat dia. Allowance dia menyusu anak, bagi lah. Tak boleh nak bagi. Kena bincang. Walaupun benda tu hak kita, tapi kita kena ada tasamu. Itu kena ada bincang. Namun begitu perempuan kena tanya perbincangan. Jangan mudah buat. Saya banyak menghadapi masalah yang orang tanya masalah bab rumah tangga. Inilah masalah tidak faham tentang kedudukan rumah tangga. Mana yang perlu buat, mana yang boleh buat keputusan, mana perlu bincang, mana benda nak ambil tindakan, dia perlu faham sudut tu. Dengan atas Nabi sebut. Hatta nak minta sampai menyapih itu sebelum 2 tahun. Nak berhenti daripada menyusu. Sebelum 2 tahun nak berhenti daripada menyusu. Kena minta suami benarkan. Dulu sampai tahap ni. Baru. Jadi kalau tidak tak boleh tuan-tuan sekalian. Hukum dia. Kepimpinan sebahagian wanita atas sebahagian lelaki di luar rumah tangga tidak ada satu pun yang melarang. Yang dilarang adalah kepimpinan wanita di atas kaum lelaki dalam pewalilan secara umum. Tentang riwayat hadis Bukhari dan Abu Bakrah radhiyallahu anhu secara marfu'. Sesuatu kaum tidak beruntung jika mereka mengangkat wanita sebagai pemimpin. Sebut hadis marfu' ni tuan-tuan, hadis yang diangkat.
yang kedudukan dia dhaif lalu diangkat menjadi sahih, maka diberi nama marfu'. Namun begitu bagi ulama hadis, dia tidak menerima hadis marfu' ni sebagai hadis sahih, dia tak terima. Cuma bagi untuk amalan kita boleh ambil kerana taraf dia dah diangkat. Itu je. Dia angkat taraf dia. Jadi marfu'. Marfu' tu makna dia angkat. Asal dia dhaif. Begitu sebab pandangan hadis ni dibawa untuk jadi menguatkan hujah. Namun ada ulama tidak menerima hadis ni. Jika sesuatu kaum tidak beruntung jika mereka mengangkat wanita menjadi pemimpin. Kalau berpegang kepada zahir hadis, tak ada pemimpin pada kalangan wanita. Sebab hadis ni hadis yang dhaif. Tuan-tuan sekalian. Seterusnya maksudnya adalah perwakilan atau kepimpinan secara umum terhadap umat dan kedudukannya seperti pemimpin daulah. Tapi dengan untuk urusan-urusan tertentu tidak ada salahnya jika wanita tampil sebagai pemimpin seperti dalam masalah fatwa, ijtihad, pengajaran, urusan pentadbiran dan lain-lainnya. Tuan-tuan sekalian. Boleh daripada segi beberapa sudut, tuan-tuan sekalian. Menurut ijma' mereka boleh menangani urusan-urusan ini sehingga dalam pengadilan. Pengadilan pun wanita boleh dihadirkan sebagai saksi selagi bukan dalam hukum-hukum yang sudah pasti dan kisah. Bahkan sebagai ulama salaf ada yang memperbolehkan mereka dihadirkan sebagai saksi dalam hal ini. Sebagai hukum yang disebut oleh Ibn Qayyim dalam Al-Turuqul Hukmiyah. Dan At-Tabari memperbolehkan secara umum, begitu pula Ibn Hazm. Kerana memang tidak ada satu dalil pun yang melarangnya. Jika tidak, tentunya Ibn Hazm akan menyerang pendapat lain seperti kebiasaannya. Boleh dia jadi, tapi tadilah keputusan asas dia begitu. Dia tidak sampai satu tahap boleh mendominasi sesuatu keadaan. Dia boleh membantu, menguatkan hujah boleh. Tetapi perempuan menjadi saksi, kiraan dia tak sama dengan lelaki. Kiraan dia tak sama. Saksi apa pun, perempuan dia tak boleh sama. Kalau lelaki kena 4 saksi, maka perempuan dia kena berganda saksi dia. Saksi dia berganda. Mengikut pandangan fiqh, ada kata 2, ada ulama kata 4. Setiap satu saksi lelaki bersamaan dengan 4 orang saksi perempuan. Sebab apa? Sebab pandangan perempuan tak sama. Hebat lah, kok manusia pun lelaki ni memang hebat lah. Itu yang ada pada lelaki. Tentu keadaan perempuan. Boleh menjadi saksi, tapi dia tak boleh jadi sama rata macam lelaki. Dia boleh bantu sudut itu kedudukan ni. Dalam bab ijtihad boleh. Kalau sekiranya dia alim tuan-tuan. Aisyah radhiyallahu taala anha menjadi rujukan fiqh yang paling tinggi tuan-tuan sekalian. Tengok. Sayyidina Ali merujuk Aisyah sendiri dalam bab perkara yang berkaitan dengan hukum Allah. Jadi hebat tuan sekalian. Isteri Sayyidina Umar Al-Khattab. Apa tu pimpinan-pimpinan daripada kalangan akhir zaman. Ramai daripada kalangan perempuan yang alim, bijak, maka dia boleh jadikan rujukan dalam bab pandangan hukum. Dia tidak menzahirkan pandangan sendiri, tapi pandangan hukum boleh kita tanya dan dia boleh menjadi salah seorang di antara orang yang duduk dalam majlis fatwa untuk memberi hukum. Kerana apa? Kerana tadilah, jika sekiranya ada fatwa-fatwa yang dikaitkan dengan perkara berkaitan dengan perempuan, mesti kira ada dia, maka dia boleh masuk dalam tu. Pandangan dia juga boleh diambil kira kerana alimnya dia, bukan kerana dia ni ketua, dia ni pimpin, bukan, tapi kerana ilmu yang ada pada dia. Maknanya kesimpulannya ada, perbincangan terhadap perempuan ini dikaitkan bukan pada diri dia perempuan, tapi kepada kedudukan yang dia ada. Dengan ilmu dia yang hebat, maka dia boleh duduk bersama dalam menentukan perkara, tapi tidak menjadi kuasa putus dalam menentukan beberapa perkara. Tuan-tuan dan mati Allah. Latar belakang periwayatan hadis di atas juga menguatkan khususnya. Maksud tentang kepimpinan secara umumnya. InsyaAllah kita jumpa perjumpaan akan datang dalam kita membicarakan perkara yang seterusnya. Tuan-tuan dan mati Allah. Apa yang kita bincang pada hari ini kita harapkan dapat memberi kepahaman lebih jelas kepada kita. Kalau ada desas-desus lagi, orang perempuan tak boleh bertanding, rasa tak ada dah sekarang. Kalau ada pun 1-2 kenyataan ataupun pertanyaan yang sekadar ingin kepastian. Satu ketika dulu bising perempuan bertanding, perempuan menjadi pemimpin bising. Sebab tak ada pencerahan. Bila ada pencerahan hukum, tak ada masalah bila ilmu tu luas. Sebab Islam ni dia tak mati dengan satu hukum. Dia akan berubah mengikut zaman. Zaman yang berubah, keadaan yang berubah. Satu ketika dulu kalau dalam negara kita, khususnya bagi jemaah Islam, tak boleh langsung perempuan. Tapi akhir jadi boleh. Ada orang kata Islam ni tak konsisten. Bukan tak konsisten, Islam ni hebat lah. Hebat kita ikut zaman. Zaman ni boleh, kita tak boleh buat. Zaman ni boleh buat. Itu hebat Islam. Bila kita boleh sepanjang masa, dia tak hebat lah. Hebat ni dia ikut keadaan. Suasana macam mana bolehkan. Ketika zaman ni boleh kerana terlalu banyak fitnah daripada kalangan wanita. Cerdik pandai, golongan orientalis, cerdik pandai daripada kalangan Yahudi yang melahirkan golongan wanita yang jadi cerdik pandai, siapa yang akan mendepani mereka? Maka ada wanita yang bijak, kena berdepan dengan wajah mereka. Orang yang membawa Islam, yang membawa wadah Islam. Hari ni tuan-tuan sekalian, nak cari penceramah wanita yang boleh bercakap Islam secara jelas. Maksud saya bukan tak ada ustazah yang cakap jelas, ada. Tapi yang hebat, maksudnya
nak cerita macam ni aku pun macam nak sembunyi-sembunyi pula cakap. Contoh macam ustazah dalam TV, kan? Kerana orang marah pula kat aku. Ustazah dalam TV, dia bercakap lain. Dalam TV ni dia jadi lain. Semualah ustaz ustazah ke dia masuk TV dia jadi lain. Dia rupa dia bertukar tuan-tuan sekalian. Rupa sama tapi bertukar cara dia. Luar TV pun dia jadi lain tuan-tuan sekalian. Jadi bila keadaan macam tu, nak cari nak berdepan dengan golongan ni. Golongan ni kena kuat ni. Sekarang tak ada. Bila hari tu kita nak bicarakan tentang isu Syiah satu sekolah. Panggil saya Syiah, saya dah bentang dah cerita. Dia nak buat satu khusus program untuk perempuan. Nak cari ustazah yang boleh cerita bab Syiah secara jelas. Nak cari payah. Saya tanya 3 orang tak berani. Ustazah saya tanya. Tanya ni, tahu ustaz tapi tak berani ustaz cerita bab Syiah ni. Tak berani, takut. Takut sebab mungkin keyakinan ilmu tukang. Maka pada ketika itu wajib kena ada orang yang faham betul isu Syiah untuk nak sampaikan kepada golongan perempuan. Jadi wajib. Sekarang ni ada orang Islam membawa pahaman-pahaman yang lain terpesong jauh daripada Islam. Contoh daripada kalangan wanita Islam. Kafir itu cerita dah memang jahat dah. Wajib ada. Dalam Islam ni perbalahan di antara Islam sama Islam yang berlaku beri pandangan. Kalau laki jelas, kalau yang perempuan ada isu-isu yang sampai pada saya tuan-tuan sekalian. Isu badan-badan NGO ke, badan-badan swasta ke yang nak bawa Islam yang kadang-kadang mendatangkan pahaman-pahaman yang tak sama. Contoh dalam bab pahaman Islam liberal. Islam liberal, lelaki jelas, saya boleh jelaskan. Orang lain, ustaz lain pun boleh jelaskan. Tapi berlaku daripada kalangan kumpulan jamaah-jamaah Islam yang didokoni oleh orang-orang perempuan, berlaku percambahan ni tak dapat penjelasan yang jelas. Tak dapat jelas. Bila ada ustaz terangkan, dia akan nampak satu perbezaan. Itu laki bolehlah, kami lain. Lain. Yang tu perlu ada golongan ustazah yang cukup hebat. Sebab kita kena ada golongan macam ni. Kena ada kaitan sekarang. Biar sampai tahap ada golongan macam ni, perlu kepada wanita. Wallahu a'lam tuan-tuan sekalian. Yang sebagai akhir tuan-tuan sekalian, macam biasa tuan-tuan sekalian untuk sekolah saya. Dan di luar sana tuan-tuan sekalian, saya ada bawa jualan produk hufaz. Untuk sekolah-sekolah tahfiz. 100% pendapatan untuk pembinaan sekolah saya tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sokonglah untuk saya siapkan juga pemanduan lebih cepat. Supaya anak-anak kita dapat kita kumpulkan. Sekarang pelajar dah seramai 32 orang. 11 orang pelajar perempuan. Bakinya pelajar lelaki. Yang ada tuan sekalian untuk bantu bangunan. Belakang tu ada krepek, ada kismis doa. Semua berasaskan kepada doa anak-anak daripada 30 juz Quran dan doa syifaat dan solat hajat. Yang kita buat, yang saya sendiri pimpin. Cuma krepek je saya tak solat hajat tuan-tuan sekalian. Krepek tuan-tuan doa sendirilah, tuan baca bismillah, tuan-tuan makan. Baca bismillah sendiri, makan sendirilah. Tak larat aku nak baca doa kat krepek tuan-tuan sekalian. Jadi aku beli krepek dekat Banting, buat packing-packing. Jual tuan sekalian. Tuan-tuan tengok krepek ni baca doa juga ke tak? Tak baca tuan sekalian. Tuan-tuan lah baca doa sendiri tu krepek. Yang lain semua kita asaskan kepada 30 juz Quran dan solat hajat serta syifa. Tuan-tuan beli 100% pendapatan semua masuk pada pembangunan. Sama-sama bantu tuan sekalian. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.